sepatutnya kita berehat di rumah, tapi kita sentiasa dituntut untuk berkorban. Sentiasa dituntut kita sentiasa berkorban. Inilah pengorbanan kita keluar dari rumah, kita datang ke majlis ini, kita duduk dan kita cuba faham. Kita sambung sedikit bagaimana dunia ini selalu menipu kita. Mungkin kita sebelum ini telah ambil keadaan kita dengan dunia macam mana. Dan contoh paling utama sekali yang perlu kita ikuti adalah Rasulullah. Rasulullah adalah contoh yang paling unik sekali, yang paling baik sekali bagi kita untuk kita ikuti. Dan Rasulullah telah menunjukkan satu contoh. Bukan sahaja dia cakap tentang kita jauhkan dari dunia, kita jauhkan daripada tipu daya dunia, tetapi dia telah buktikan dalam kehidupan dia. Dalam satu kisah disebut bahawa ada seorang Ansar, seorang perempuan Ansar datang ke rumah Rasulullah. Dia tengok tilam Rasulullah ni bukan macam tilam kita. Kita macam-macam, tilam fame lah, dengan harga ribu-ribu, tilam mimpi tak berhenti dan sebagainya lah. Dia tengok tilam Rasulullah ni, tempat tidur Rasulullah ni, dia dari pelepah kurma. Kalau Rasulullah tidur, bangun, dia ada garisan tidur di situ. Dia tengok sedih. Maka dia balik ke rumah dia, dia ambil tilam yang agak baik sedikit, dia bagi kepada Aisyah. Bila Rasulullah balik, Rasulullah tanya ni apa dia, Aisyah? Oh, tilam, kata. Tilam yang seorang perempuan Ansar datang melihat tilam Rasulullah, dia kesian tengok, dia bagilah tilam yang elok sedikit, yang empuk sedikit, senang nak tidur. Kita bagi alasan senang nak tidur, senang nak bangun. Kalau tak boleh tidur, susah juga nak bangun. Betul alasan kita. Kalau tak boleh nak tidur, macam mana nak bangun? Tak ada nak tidur lagi. Tapi Rasulullah kata, wahai Aisyah, kembalilah, bagi balik tilam ni, aku tak mau. Aku tak mau tilam ni. Aisyah kata, tak payahlah bagi balik, kita guna. Sebab Aisyah seronok dengan tilam ni. Biasa kita guna tilam yang spring dah terkeluar-keluar dah, kita tidur cucuk belakang, tiba-tiba orang bagi tilam yang empuk. Macam mana rasa? Kita tak mau bagi balik lah. Aisyah tak mau bagi balik. Rasulullah kata, pulangkan sampai 3 kali. Aisyah tak mau pulangkan. Bukan engkar, tapi dia rasa orang bagi dan seronok. Rasulullah kata apa? Wahai Aisyah, kalau aku nak, Rasulullah kata, bukan setakat tilam ini, kalau aku nak, bukit-bukit yang ada di Madinah ini boleh jadi emas dan perak kalau aku nak. Tapi aku tak nak. Aku tak nak yang itu. La ajrallahu ma'ya jibala zahabi wal fiddah. Wah Aisyah, kembalikanlah kasur ini. Kasur ni mungkin bahasa Indonesia sikit, dia tilam. Tilam. Demi Allah, jika aku mau, niscaya Allah akan memberiku gunung yang terbuat daripada emas dan perak. Tapi Rasulullah tak nak. Rasulullah telah diberi di-offer oleh Quraisy, nak perempuan kami bagi, nak harta kami bagi, nak pangkat kami bagi. Rasulullah kata, aku tak nak semua. Aku tak nak semua. Jika matahari ke bulan letak sebelah kiri aku, matahari sebelah kanan aku, Rasulullah kata, aku takkan tinggalkan dakwah. Bermakna Rasulullah tolak semua material yang mengganggu dia. Hanya yang untuk dipergunakan sahaja. Rasulullah ada kenderaan. Rasulullah ada keduniaan, ada untuk dipergunakan sahaja. Dan banyak kisah-kisah yang kita tengok bahawa dapur Rasulullah tidak berasap, makna tak ada makanan sehingga 2 hari, sehingga 3 hilal. 3 bulan sabit, 2 bulan. 3 hilal ni, pada ujung bulan telah ada hilal bulan sabit, kemudian awal, kemudian ujung, 2 bulan lebih kurang. Dapur Rasulullah tak berkepul-kepul asap, bermakna tak masak. Ditanya, makan apa? Kata, makan kurma dan air sejuk, air putih.
Itu makanan Rasulullah. Sebab makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Tapi kajian penduduk Malaysia, kajian ini 70% makan di luar. 70% makan di luar. Sebab tu kalau kita tengok pasar malam di Malaysia, penuh dengan makanan. Penuh. Lorong ini makanan, kona kiri makanan, kona kanan makanan. Penuh dengan makanan. Beza dengan pasar malam di negara-negara lain. Makanan, pakaian, buku-buku, pelbagai makanan tu ada. Tapi Malaysia lebih 80% makanan. Kita boleh bandingkan. Dan kita kadang-kadang mementingkan yang ini. Ini masalahnya. Mementingkan makanan. Tak biasa cuba ni, oh nak cuba. Tak biasa makan ini, oh nak makan. Jangan tersilap makan. Kalau pergi ke Indonesia, nak sangat makan itu dan ini, ditulis makanan bi panggang, tak silap. Bi panggang. Oh, kita nak cuba sedap bi panggang ni. Bi itu babi maksud dia. B1. B1. Makanan B1 panggang. Maksudnya makanan babi panggang. Makanan B2 panggang. Jangan cuba-cuba nak makan. Itu makanan anjing panggang. Kalau tuan-tuan pergi melawat ke Medan, ada ditengok, ada ditulis. Kalau kita selalu nak cuba semua makanan, pergi satu negara kita nak cuba, tengok tak tahu, tak tentu hala, maka silaplah. Sebab kita tengok muka dia sama dengan muka kita. Tengok nama pun nama Indonesia, Suharjo lah dan sebagainya. Jadi Rasulullah SAW telah menunjukkan satu sikap kepada kita. Bukan tak boleh kita miliki kenderaan. Bahkan Rasulullah kata, kebahagiaan seseorang itu apabila kenderaan dia baik, maksud hadis lah. Kebahagiaan seseorang itu apabila kenderaan dia baik. Bukan kenderaan dia cantik, canggih, mahal, bukan. Kenderaan dia baik. Kita ada kenderaan, seminggu boleh guna, sebulan di workshop. Itu tak boleh, itu tak baik. Kita nak pergi ke kuliah ni, tak sampai kuliah lagi dah mati enjin. Itu tak baik. Walaupun kereta mahal, biar kereta cabut pun tak apa, janji enjin elok. Biar kita guna keledai pun tak apa, janji boleh sampai. Itu maksud dia, kebahagiaan itu. Sebab Rasulullah kata itu sesuatu kebahagiaan yang benar digunakan untuk Islam, untuk kita nak mencapai ke ketaabudan kita, takwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan rahmat Allah sekalian, selalu saya ulang bahawa apa yang kita ada, apa yang kita miliki, kita kena gunakan dia di jalan Allah. Kena gunakan dia. Kalau tak, nanti nikmat yang Allah bagi akan dituntut kepada kita. Wahai si fulan, dulu Allah bagi nikmat kepada kamu, aku ini nikmat kamu, tapi kamu tak gunakan pun untuk nak pergi ke kuliah ni. Kereta cantik, kereta bagus, selesa, tapi kamu pergi pasar malam, pergi disko, pergi tempat-tempat karaoke dan sebagainya. Tak pernah pun kamu gunakan nikmat ini, aku ni, ke jalan yang baik. Tak pernah pergi masjid. Pergi masjid pun kamu tak guna aku ni, tak guna BMW, guna yang cabuk-cabuk. Bukan tak boleh lah, boleh lah maksudnya. Boleh. Lagi tak boleh guna pula kan. Itu realiti Rasulullah SAW. Kita bandingkan bagaimana Rasulullah SAW telah menjadi satu ikon, satu contoh yang paling unik sekali bagi kita. Rasulullah bukan orang miskin. Selalu kita sebut Rasulullah bukan orang miskin. Walaupun dia yatim piatu, dia bukan orang miskin. Isteri dia seorang jutawan. Isteri dia Khadijah seorang jutawan. Jutawan dia bukan jutawan biasa, jutawan yang dermawan. Bagaimana Khadijah ni telah menghabiskan harta dia untuk Islam. Rasulullah telah menghabiskan harta Khadijah ni untuk Islam. Kalau Rasulullah nak, Rasulullah ambil harta dia, setelah poya-poya lah,
tapi tidak untuk Islam. Apa yang ada Rasulullah semua sudah habiskan. Rasulullah berangan-angan, kalaulah orang bagi aku harta, orang bagi aku harta bergunung-gunung emas, aku takkan tinggalkan harta itu lebih daripada 2 hari. Rasulullah kata, lebih daripada 2 hari tak akan aku tinggalkan, aku akan bagi kepada semua orang. Akan bagi semua. Rasulullah kata, yang tinggal adalah untuk aku makan sedikit dan untuk bayar hutang. Untuk bayar hutang, Rasulullah pun berhutang. Tak ada duit, berhutang dekat Yahudi. Rasulullah tak ada duit nak makan, berhutang kepada Yahudi sebagai cagaran dia bagi tombak, bagi alat senjata. Rasulullah seorang yang kaya tetapi dia miskin. Susah nak faham seorang kaya tapi dia miskin. Dia tak rasa. Macam mana kita nak faham seorang kaya tapi dia miskin? Seorang yang zuhud. Kita bahas mungkin zuhud. Tuan-tuan rahmatullah sekalian, itu satu contoh yang perlu kita ikut. Yang mana banyaklah kita lihat dalam masyarakat juga ada yang telah mengikut contoh ini. Ada orang-orang yang kaya yang telah menginfakkan harta dia bulanan. Tiap-tiap bulan gaji automatik potong untuk masjid sebagai contoh, untuk sekolah agama sebagai contoh. Tak potong dah. Tetap potong. Ada gaji 5,000, 1,000 potong siap-siap. 1,000 tuan-tuan nak potong bukan senang. 1,000, 100 pun tapi ada. Tapi ada. Ini yang orang-orang yang telah terkesan daripada kehidupan Rasulullah. Jadi kita nak ikut siapa? Yang kita potong itulah yang tinggal. Yang kita tak potong itu tak tinggal semua. Semua masuk dalam jamban. Masuk jamban semua. Yang kita tak potong. Yang kita potong itulah masuk dalam bekas amalan kita. Tuan-tuan rahmatullah sekalian, Rasulullah SAW telah menunjukkan satu pengorbanan yang tinggi untuk kita ikuti. Dan insyaAllah kita akan sambung pembahasan fiqh. Kita akan sambung mungkin last pada waktu kita di sini ya. Yang siapa yang ikut di sana mungkin kita ulang sepintas lalu. Jadi kalau ada buku baguslah, mana lebih kita faham lagi. Kalau tak ada buku ni nak cerita susah sikit. Nak cerita mungkin buku cukup kan? Ya cukup. InsyaAllah kalau boleh kita dapat buku semua lah. Kalau buku ni kita tak ada habis belajar pun dengan Ustaz Marwan, anak kita akan guna nanti. Anak kita tak ada habis, cucu kita akan guna. Buku-buku yang saya ada tu banyak buku tuk. Buku tuk dulu. Buku fiqh sirah, buku al-um. Buku-buku ni bukan daripada ayah, tapi daripada tuk lagi. Dia guna, dibaca, saya baca sekarang ni. Mana kita jangan takutlah nak beli buku ni. Jangan ketak tangan orang kata kan. Jangan ketak tangan beli buku, kerana buku ni satu kita ada pembahasan nanti tentang ilmu insya-Allah. Kita telah baca itu hubungan dengan fiqh maqasid. Mungkin sepintas lalu saya akan baca. Sepintas lalu muka surat 31. Hubungan fiqh aulawiyat. Hubungan fiqh aulawiyat dengan fiqh maqasid, maksudnya fiqh tujuan agama. Untuk apa syariat itu diturunkan? Itu maksud dia. Untuk apa salat diturunkan? Untuk mencegah manusia daripada perbuatan keji dan mungkar. Untuk apa saum, puasa diturunkan? Untuk la'allakum tattaqun, untuk moga-moga manusia bertakwa. Untuk apa hukum minum arak diharamkan? Karena untuk menjaga akal. Untuk apa zina diharamkan? Untuk menjaga nasab keturunan. Ini maksud dia fiqh maqasid. Setiap hukum Islam ni ada maqasid dia, ada tujuan dia. Ada tujuan tertentu. Mana kalau kita langgar tujuan tersebut, dia akan rosak maksud Islam itu sendiri. Sebab tu Islam ni kita tak boleh ambil tampalan-tampalan.
Tak boleh ambil tampalan-tampalan. Maksud tampalan-tampalan, kita ambil nak kahwin ambil, baru nak pakai tudung. Tudung pun nampak jambul depan. Nak pergi mahkamah, nak pergi masjid, baru nak tutup. Ada juga tak tutup. Nak pergi pesta boleh, tak tutup tak apa. Kalau tutup macam mana nak pergi pesta? Nak pergi apa? Kalau dulu nak pergi perkahwinan pun tak tutup. Tak boleh nak tutup. Ini bukan majlis nak pergi masjid. Majlis perkahwinan ni dengan pakai tu dia make up tebal ni. Dulu dengan sanggul kata besar mana sanggul lah. Besar beg tu ada. Dululah. Rambut pendek ni beli rambut, tambah lagi. Itu peringkat-peringkat. Peringkat-peringkat mungkin tua-tua kan. Maksudnya Islam ini kita ambil tampalan-tampalan sahaja. Bukan semua kehidupan kita Islam. Kemudian nak selesai masalah bagi kepada Islam. Apabila jadi masalah baru suruh Islam selesai. Itu tampalan. Sebelum menjadi masalah tak bagi pun Islam buat begitu, buat peraturan pada masalah. Tak boleh lah. Kita beli kereta Nissan. Kereta Nissan kita beli. Apabila ada masalah bawa kepada bengkel Toyota. Tak boleh. Masalah kita apabila jadi masalah bawa kepada Islam. Macam mana Islam nak selesai ni? Ni masalah gejala sosial ni nak selesai macam mana? Islam kata macam nak selesai macam mana? Nak selesai macam mana? Asal tak selesai. Asal tak selesai. Kita ambil sahaja asal, yang ujung ni tak payah nak selesai tak apa. Maksudnya apabila jadi masalah suruh Islam selesai. Hukum yang pertama tak buat. Tak boleh. Itu tak boleh. Islam pun tak boleh nak selesaikan. Macam sekarang Islam tak boleh nak selesaikan masalah pembuangan bayi. Tak boleh. Kerana tidak mengambil hukum Islam daripada mula. Kalau ambil hukum Islam daripada mula, gejala pembuangan bayi tak akan berlaku. Selesai masalah. Tak payah nak tunggu satu universiti kan. Nak buat satu universiti nak kaji gejala sosial, nak kaji macam mana ni. Macam mana perempuan ni boleh tertarik kepada Bangladesh ni. Macam mana? Oh, tengok cerita Hindustan. Jadi masalah kepada sistem yang mula. Nak suruh Islam selesai. Jadi hubungan dengan maqasid. Semua hukum Islam dia ada tujuan dia. Kita cukup di situ ha? Hubungan dengan fiqh nusus. Jadi fiqh aulawiyah ini, fiqh keutamaan ini, dia hubung rapat dengan fiqh nusus. Fiqh nusus maksudnya fiqh yang mana lahir daripada nas Al-Quran dan hadis. Semua hukum-hukum fiqh itu dia asal dia daripada Al-Quran dan hadis. Kita ada Al-Quran, kita ada hadis, kita ada ijma', kita ada qiyas. Ini yang famous. Tapi yang tuan-tuan tak tahu mungkin dia ada sampai 9. Ada masalih mursalah, ada amal Madinah, ada amal yaum, ada 9. Yang mana di situ semua terbina hukum. Jadi fiqh nusus ini fiqh yang berpandukan kepada usul-usul yang mana ada dalam Al-Quran dan Sunnah, ijma' dan qiyas. Dia sangat berhubungan dengan fiqh perbandingan. Kita nak banding apa? Kita nak banding yang ada dalam Al-Quran. Kita nak banding yang ada dalam hadis. Kita nak banding. Kita telah masuk hari itu antara kualiti dan kuantiti. Ini sangat rapat juga dengan tajuk kita, muka surat 37. Ini saya ulang seperti selalu yang itu. Surat 37. Antara kualiti dan kuantiti. Ini pembahasan agak panjang sedikit dan agak hayawiyah dan agak semasa dengan kita. Kita telah bahas macam mana perlunya fiqh keutamaan ini. Kenapa kita perlu? Sebab orang telah salah memilih yang utama. Sepatutnya ulama itu lebih utama. Kita telah pilih artis itu lebih utama. Salah memilih. Ini perlunya fiqh aulawiyah ini kepada kita. Salat itu lebih utama.
baca Quran itu lebih utama, tapi kita telah memilih benda-benda yang lain yang lebih utama dalam kehidupan kita. Antara kualiti dan kuantiti. Di antara perkara yang memerlukan keutamaan menurut syariat Islam, mendahulukan kualiti dan jenis daripada kuantiti dan bentuk. Kena dahulukan kuantiti sebab Al-Quran kita baca nanti banyak menjelaskan tentang kualiti, tentang umat yang berkualiti. Sebab Rasulullah SAW telah membentuk satu umat yang sangat dan sangat berkualiti. Ini penting bagi kita. Kita tahu sirah zaman jahiliyah, macam mana umat di zaman jahiliyah, negara Rom dan Parsi membuat sekatan supaya budaya jahiliyah tak masuk kepada negara mereka. Bermakna mereka telah menjadi umat yang sangat rosak kualiti dia. Rasulullah bina mereka dengan akidah 13 tahun, Rasulullah guna mereka dengan syariah 10 tahun, maka dalam masa 23 tahun mereka telah menjadi satu umat yang sangat berkualiti. Bukan pada masa itu, bahkan dalam sejarah dunia, sejarah ketamadunan manusia, tiada umat yang paling berkualiti kecuali umat yang dididik oleh Rasulullah. Mereka boleh menukar 100%. Sebagaimana Umar, dia seorang yang sangat garang, sangat bengis. Umar ni, siapa tak kenal Umar? Kita tahu kisah pada masa Sayyidina Umar masuk Islam. Dia nak bunuh Rasulullah. Sahabat kata, salah seorang telah masuk Islam, "Wahai Umar, kau nak pergi mana?" "Aku nak bunuh Rasulullah, aku nak bunuh Muhammad," kata. "Sebelum kau bunuh Muhammad, kau tengok dulu adik perempuan kamu. Kau tengok dulu." Dia pun rasa adik dia telah masuk Islam, dia pergi. Dia ketuk pintu. Adik dia dan adik ipar dia mengetar dalam. Baru ketuk pintu, menggeletar dah. Daripada perangai sangat-sangat bengis menentang Islam, dia boleh tukar perangai sangat-sangat bengis membela Islam. Makna dia telah mengubah, bukan mengubah perangai bengis dia kepada perangai lain, tidak. Dia tak mengubah perangai bengis dia, tapi dia telah mengubah sikap, telah mengubah, dulu menentang Islam, sekarang membela Islam. Bila dia nak masuk kepada rumah Al-Arqam, pada masa itu Rasulullah telah sedang memberi kuliah, sedang memberi pengajaran. Sahabat semua takut. Sahabat semua ketuk pintu saja, dengar saja tapak Sayyidina Umar datang. Mereka tahu dah, ini Umar datang ni. Semua takut, semua temparan lari ke penjuru-penjuru. Rasulullah duduk dengan tenang sebab Rasulullah dah tahu dah. Rasulullah telah berdoa, "Wahai Allah, kuatkanlah Islam dengan Umarain." Rasulullah kata, dengan dua Umar. Dengan dua Umar, sama ada Umar ataupun Abu Jahal. Tapi Rasulullah Allah pilih Umar. Semua sahabat takut dengan Umar. Kemudian Hamzah kata, "Wahai Umar," Hamzah dengan lantang yang berkata, "Umar, kalau kau nak kebaikan, kau masuk. Kalau nak bergaduh, jom kita bergaduh." Itu contohnya lah. Tidak, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selepas saja mengucap, dia pergi ke pekan-pekan ni. Sebelum ni orang-orang Islam, dia takut. Nak amal Islam takut, nak isytihad Islam takut. Umar pergi ke pekan. "Hei, yang duduk-duduk tepi ni, aku telah masuk Islam. Nak gaduh ke?" Contoh macam tu. Nak gaduh, mai. Nampak? Dia masuk Islam saja, dia boleh tukar terus. Makna Rasulullah telah membentuk satu umat yang sangat-sangat berkualiti. Sangat-sangat berkualiti. Nah, selepas itu kita lihat macam mana selepas Rasulullah wafat, para sahabat telah bekerja dalam masa yang singkat, tapi telah dapat menawan 2/3 dunia. 2/3 dunia dalam masa yang singkat sekali. Pada masa Sayyidina Umar, masa futuhat, masa Abu Bakar, masa pemantapan syariah, pemantapan orang tak bayar zakat, perangi. Orang bayar zakat pada Rasulullah dengan tali sekali. Bayar zakat lembu dengan tali. Pada Sayyidina Abu Bakar tak bayar tali, itu pun diperangi. Pemantapan. Pada masa Sayyidina Umar, futuhat disebut pembukaan negara-negara baru. Bermakna
mereka telah mencipta satu umat yang sangat-sangat berkualiti. Ayat Al-Quran banyak menunjukkan bahawa kita disuruh berkualiti. Bal aksaruhum la yaqilun. Tetapi kebanyakan mereka tidak menggunakan akal. Walakin aksaran nasi la ya'lamun. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Maksudnya tidak ada kualiti, maksud dia. Tidak ada kualiti. Ada akal, tak guna. Ada mata, tak tengok. La yashkurun, walakin aksaran nasi la yashkurun. Tetapi kebanyakan manusia tidak mahu bersyukur. Tak nak bersyukur bagi nikmat, bagi petang, siang, malam. Tak bersyukur lagi. Tak bersyukur. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Dan jika kau menuruti kebanyakan orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Ini kualiti. Ayat Al-Quran menyebut tentang kualiti. Dalam masa yang lain, Al-Quran juga menyebut tentang kuantiti. Ramainya bilangan. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan amat sedikitlah mereka ini. Kuantiti. Kuantiti orang amal soleh ini amat sedikit. Orang mengerjakan amal soleh amat sedikit. Itu kuantiti. Sedikit hamba yang berterima kasih. Dalam hadis disebut, tengok yang di bawah sekali ya. Mungkin kita tak baca sesuatu. Kalau nak baca sesuatu, tuan boleh baca kan. Boleh baca kat rumah, baca-baca lena baca. Baca juga. Tapi kita nak bahas. Tajuk kita faham, balik kita baca. Hadis menyebut tanagahu tanasabu taksuru fa inni mukathirun bikumul al-umam. Menikahlah kamu, berketurunanlah kamu, dan perbanyakkanlah keturunanmu, karena sesungguhnya aku akan bangga dengan bilangan kamu di antara umat yang lain. Ini kuantiti. Rasulullah nak kita banyak, nak kita ramai. Tapi ini kita boleh buat. Ini kita boleh buat. Kajian di Malaysia, peratus orang Melayu melahirkan lebih ramai daripada orang Melayu. Di Singapura juga begitu. Peratus orang Islam, orang Melayu melahirkan lebih ramai. Dan ini terbukti. Cina dia banyak pada kualiti. Anak sedikit tapi berjaya. Kita tak kisahlah janji anak ramai. Tapi ramai dengan kualiti itu bagus. Saya ada seorang kawan, ayah dia kahwin dua. Ayah dia asal daripada Kamboja, dia tu Terengganu. Dia finalis tilawah Al-Quran ni sebut apa? Akademi Al-Quran. Ustaz Syukri. Dia ada isteri dua, satu isteri 12 orang. Satu isteri 12 orang. Mana dua isteri 24 orang. 24 orang ni dua tim bola boleh kan? Dua tim bola boleh. 24 orang anak dia. Ayah dia kecil je. Kecil lagi daripada saya. Tak penting dia punya bentuk. Tetapi dia telah memberi kuantiti yang banyak kepada orang Islam. Kita tengok anak dia berbelas orang hafal Quran. Suara sedap. Kalau Ustaz Syukri, dia pernah pergi ke Masjid Jawi 2 malam 2 puasa yang lepas. Ustaz Syukri Al-Hafiz, ada kisah dia. Kalau dia baca Quran, dia jadi imam sebiji macam Imam Sudais. Tak boleh beza. Dan hafazan dia sangat lancar. Sangat lancar. Kemudian pada tahun baru ini, anak adik Syukri itu dapat Johan Akademi Al-Quran. Dan anak dia ramai yang hafal Quran. Dia telah. Ini satu contoh kualiti dan kuantiti. Kuantiti dan kualiti. Kalau kita tengok ayah dia, orang tua ni kan, tak padan dengan kecil lah. Tak padan. Tapi itu satu contoh.
Wa qalilum, mana tadi? Tanakahu, menikahlah kamu, berketurunanlah kamu, dan perbanyakkanlah keturunan, kerana sesungguhnya aku akan bangga dengan bilangan kamu. Bilangan kamu nanti maksudnya. Tetapi Rasulullah tidak akan membanggakan umatnya yang bodoh. Ramai tapi bodoh. Umat Islam ramai, negara-negara Islam kaya, ramai. Indonesia, berapa ramai Indonesia? Negara Indonesia, kita tak cerita Malaysia sedikit kan. Sekarang ni 225 juta. Indonesia berapa ratus? 200 lebih ke? Ke 150? 200 lebih. Satu negara yang punya kuantiti yang paling banyak sekali umat Islam. Tapi kita tengok kualiti. Kita tengok kualiti. Negara Pulau Jawa tu, Pulau Jawa, dulu dia menjadi lembu tua disebut dalam penjajahan. Lembu tua. Lembu dah tua dah, tapi penjajah masih lagi duk perah susu dia. Tak ada apa, lembu tua. Daripada muda dia perah susu, perah ambil semua harta, ambil. Itu satu contoh yang kecil. Sampai dah tua, dah tak larat, dah tak ada apa, dah duk perah juga. Lembu tua. Habis semua perah, tinggal kat orang Islam. Apa tak ada. Ini yang berlaku pada negara-negara Islam. Sampai sekarang ni Barat duk perah lagi. Tak habis lagi. Duk perah sana. Saudi duk perah. Perah minyak. Duk perah minyak di Saudi, duk perah minyak dan sebagainya. Mereka orang yang sangat sedikit tetapi menjadi kualiti. Selalu saya sebut orang Israel, berapa kerat dia Israel. Kalau orang Islam seluruh dunia ludah saja negara Israel tu boleh banjir. Begitu sedikitnya mereka, boleh pening mereka, boleh mati mereka. Tapi macam mana kualiti mereka? Kualiti mereka. Kita tak nafikan. Kenapa ajaran Islam yang menitik beratkan tentang kualiti, tetapi kita tak berkualiti? Di mana silapnya? Jawapan dia, kita telah jauh daripada Islam. Oh, tak boleh lah. Macam mana nak maju? Tak boleh nak maju. Kalau amal Islam sehari 5 kali pergi solat, macam mana nak maju? Buka kedai 5 kali tutup, macam mana nak maju? Nampak tak? Pemikiran orang Islam telah dijajah. Macam mana nak maju? Macam mana nak maju? Siapa kenal Abdul Rahman bin Auf? Seorang sahabat. Pada masa dia hijrah ke Madinah, dia apa pun tak ada. Dia seorang kaya di Mekah, selai sepinggang. Sehingga sahabat di Madinah katakan, wahai Abdul Rahman, kalau kamu nak isteri, aku boleh ceraikan seorang, ambil kamu. Kalau kamu nak, aku ada 2 petak tanah, aku nak bagi satu kepada kamu. Abdul Rahman kata, tak mau. Tunjukkan aku di mana pasar. Abdul Rahman kata, di mana pasar? Sahabat tunjuk, dia berniaga selama 2 ataupun 3 tahun, dia telah menjadi orang paling kaya sekali di Madinah. Nampak tak? Abdul Rahman itu seorang yang kuat ibadah. Macam mana dia boleh berjaya? Apa rahsia dia? Apa rahsia dia? Bila orang Islam dekat pada Islam, mana dekat pada kekuatan dia. Kekuatan kita ada dalam Islam. Kalau kita jauh daripada kekuatan kita, tidak ada kekuatan, tidak ada kualiti. Itu masalah dia. Masalah yang besar. Tapi benda ni kita antara nampak tak nampak. Bila kita keluar saja, banyak benda yang menutupi masalah ini. Bila ditutupi, maka kita rasa benda lain. Kita rasa teknologi kita tak boleh sebab kita amalkan Islam. Kalau kita amal Islam, kita solat, sagi kenduri kita kena pergi, sagi tak ada. Ini semua doktrin-doktrin yang ditanam oleh penjajah untuk menjauhkan kita daripada Islam. Untuk menjauhkan kita dari Islam. Padahal Islam telah menunjukkan bahawa satu kisah, selalu sebut kisah ini, Fatimah, dia diberitahu oleh Ali, wahai Fatimah, anak kesayangan Rasulullah, kamu pergilah kepada Rasulullah, kepada ayah kandung kamu, kerana aku dengar hamba sedang dibagi-bagi. Hamba ni tawanan perang sedang dibagi-bagi seorang-seorang.
Fatimah pun pergi. Dalam kisah hadis ini disebut Fatimah pergi tengok ramai sahabat dikelilingi Rasulullah. Maka dia pun ninjat-ninjat tengok mana Rasulullah. Dia pun berjaya menemui Rasulullah. Rasulullah kata, buat apa? Dia pun malu-malu nak cakap, sebenarnya aku nak seorang pembantu sebab aku uli tepung sendiri kan. Uli tepung lu pengisah dulu pusing tu sampai dia punya tangan apa? Matu dan sebagainya. Maka Rasulullah kata, wahai Fatimah, nak tak aku beritahu sesuatu yang boleh membantu kamu lebih baik daripada seorang pembantu? Fatimah naklah. Ingatkan apa dia kan? Nak tak aku beritahu sesuatu yang lebih baik daripada pembantu yang aku nak bagi ni? Tapi kalau orang sekarang bagi kroni dulu kan. Ni tak, Rasulullah tak. Bagi orang lain dulu. Kat anak dia bagi benda lain. Fatimah kata nak. Okey, kalau nak sebelum tidur baca subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 35 kali, 34 kali. Rasulullah kata, ini amalan ini lebih baik daripada seorang pembantu yang membantu kita pada tiap-tiap hari. Kita percaya tak percaya? Kita amalkan, kita tengok esok, senang je masalah, selesai. Kita pergi pejabat pos, patutnya kita kena beratur setengah jam, tengok sampai-sampai boleh terus. Masa kita jimat dah setengah jam, balik rumah boleh basuh baju lagi, boleh masak lagi. Senang masalah. Apa masalah dengan kita amal zikir ini? Mana kita amalkan Islam dengan betul, dekat pada Islam, masalah kita akan selesai. Kita akan meningkatkan kualiti kehidupan kita. Ini penting, kualiti ni. Sebab Allah akan lihat kualiti. Kita salat, kita salat sunat 50 waktu, 50 rakaat. Tapi kita tak faham, salat apa. Tidak ada kualiti salat itu. Maka amalan salat itu akan naik ke langit macam naik kain buruk. Kita salat 5 waktu ataupun salat wajib, salat sunat, akan naik amalan kita. Salat itu macam naiknya kain buruk, tak ada kualiti. Sampai ke langit sana, malaikat tengok, Allah tengok apa dia ni, amalan siapa ni. Turun balik, malaikat baling kat muka kita. Ini amalan yang tidak ada kualiti. Maknanya kita dituntut oleh Islam untuk berkualiti dalam setiap amalan. An-nas ka'ibil mi'atin la tajidu fiha rahilatan. Rasulullah sendiri telah bersabda, manusia itu seperti unta 100, tak satu pun di antaranya yang dapat dikenderai. Tak bolehlah kan. Unta banyak, ada 100, tapi semua tak boleh naik. Untuk dipamerkan sahaja, untuk pameran sahaja. Jangan sentuh, tak boleh. Biar ada satu, tapi boleh naik. Macam kenderaan ni, rahilah ni boleh dikenderai. Kita ada kereta banyak, tapi tak boleh nak naik sebagai contoh. Baik ada satu, tapi boleh naik. Kualiti. Laisa syai'un khairan min alfin mislihi illa al-insan. Tidak ada sesuatu yang lebih baik daripada 1000 semacamnya kecuali manusia. Tidak ada yang paling mulia, yang paling berkualiti selain manusia. Allah cipta manusia ni dengan ciptaan yang sangat berkualiti. Qad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah sebut ahsan. Hasan dalam bahasa Arab ni hasan baik. Hasan baik. Tapi digunakan perkataan isim tafdil. Sangat baik. Kabir makna dia besar. Akbar lebih besar. Itu kualiti. Ahsana taqwim, sebaik-baik ciptaan. Allah letak otak, Allah letak mata di tempat yang sesuai, Allah letak tangan dan sebagainya. Dalam surat yang sama, tengok bawah sekali, surat 39, Al-Quran mengingatkan kita bagaimana tentera Talut memperoleh kemenangan padahal mereka jauh lebih sedikit daripada jumlah tentera Jalut yang lebih besar. Tentera pada masa Daud, tentera Talut dan Jalut. Ini dalam Quran, ada dalam surah Al-Baqarah ayat 249.
Al-Quran juga mengingatkan kita bahawa bagaimana Rasulullah sahabatnya memperoleh kemenangan dalam peperangan Badar. Itu kualiti peperangan Badar. Para sahabat ada 313 orang sahaja dengan pedang-pedang yang sumbing, dengan pelepah-pelepah kurma. Tapi dengan apa mereka menang? Orang-orang kafir Quraisy ni heranlah, Muhammad ni mesti guna sihir. Mesti guna sihir. Macam mana boleh menang? 313 orang, kuda tak cukup, kelengkapan tak cukup, pedang-pedang sumbing, pedang patah dan sebagainya, tapi menang. Sebab di situ ada kualiti. Allah sebut, "Walaqad nasarakumullahu bibadri wa antum adillatun fattaqullaha la'allakum tashkurun." Sesungguhnya Allah telah menolong kamu dalam peperangan Badar, padahal kamu adalah ketika itu orang-orang yang lemah. Karena itu bertakwalah kepada Allah supaya kamu mensyukurinya. Lemah itu tak ramai. Bukan lemah dari sudut kualiti, tapi tak ramai. Allah sebut kisah peperangan Hunain. Hunain, satu peperangan yang mana bilangan pada sahabat ini ramai. Bilangan pada sahabat ramai daripada kufar. Dan para sahabat merasa bangga. Pada waktu kita sedikit kita boleh menang, apalagi waktu ramai. Di situ Allah nak uji. Allah bagi ujian peperangan Hunain, mereka kalah dulu untuk piaran lari. Sehingga diisytihar Rasulullah telah meninggal, telah dibunuh. Maka Allah Subhanahu wa taala bila telah menguji dan sahabat sedar, oh, kesilapan yang besar, kita telah memperlekehkan, kita telah ada apa disebut sombong dalam hati. Maka Allah peringatkan mereka sedar. Kekuatan iman, sebab di situ ada kekuatan iman. Kekuatan iman ini seperti kisah sahabat pergi ke singgasana Rom. Pergi ke singgasana Rom dengan keledai yang terbatuk-batuk. Keledai terbatuk-batuk. Mereka pergi turun, tombak ni pegang cucuk ke bawah. Jalan. Tentera ni tengok, ish, ni orang ni tak faham bahasa. Dengan jalan di atas kapet merah, dengan keledai terbatuk-batuk dia, cucuk kapet merah tu singgasana. Tak terkesan pun, kerana keimanan, kualiti keimanan tu tinggi. Sampai kepada raja, dia boleh kata sesuatu yang mana raja ni tak biasa dengar, tak pernah dengar. Kerana kualiti yang ada keimanan itu, dia kata Muhammad yang mana telah membebaskan penyembahan manusia kepada manusia, daripada manusia kepada manusia, melepaskan sembahan manusia kepada manusia kepada Allah. Sesuatu yang tinggi. Bermakna di situ ada kekuatan iman. Orang lain tak berani nak masuk, dia masuk dengan keadaan begitu. Kita tengok juga bagaimana kisah tentang Khulafa Ar-Rasyidin, surat sebelah. Khulafa Ar-Rasyidin, Umar bin Khattab. Ini kita telah baca, kita ulang. Mengirim Amr bin As untuk membuka daerah Mesir. Daerah Mesir telah dibuka oleh Amr bin As. Amr bin As. Sebelum itu Mesir ini penduduk dia Qibti. Qibti ini dia Kristian, tetapi ajaran Kristian ni mazhab dia beza. Mazhab dia beza dengan Kristian biasa. Qibti dia berpusat di Alexandria sekarang, Iskandaria. Di situ masih kuat lagi Qibti. Saya pernah tinggal di sana setahun di Alexandria. Saya sewa rumah orang Kristian. Nama dia Adik. Nama Arab lah. Nama Adik dia. Dia boleh mengucap biasalah kan. Dia Allahumma salli ala Muhammad, dia bagi salam. Tak ada masalah pun. Kita pun tak tahu, tapi dia Kristian. Tiap-tiap minggu dia akan bakar roti. Bakar roti ni macam special lah. Mereka biasa beli roti di Makhbas. Ada kedai kerajaan roti, beli 5 sen satu roti. Satu roti 5 sen tuan-tuan. Seorang makan dua keping roti 10 sen.
Hidup mereka sangat-sangat murah. Ambil roti, ambil sayur, potong-potong sikit bubur, makan itu. Kalau budak-budak kuliah, bawa roti itu, rasa-rasa tempat duduk kotor, letak roti itu untuk lapis nak duduk. Tu nak makan, sapu-sapu sikit, makan. Mudah. Roti sangat-sangat murah. Tapi kita tak larat lah nak punya roti itu je. Kita nak beli nasi, mereka makan nasi tapi jarang-jarang. Nak makan sedap, mereka makan nasi. Tapi sekali makan, penuh satu meja. Bulan puasa biasa kita jarang nak pergi salat tarawih di masjid kalau ada jamuan. Kalau orang mesti ajak kita jamuan, malam tu kita salat di rumah. Pasal dia paksa kita makan macam dia makan. Dia makan Masya Allah. Makan itu, makan ini. Kita makan sedikit dah kenyang lah. Mereka makan, ajar kita makan ayam seekor, seorang. Boleh makan tuan-tuan? Tak boleh. Tapi saya boleh makan seekor, setengah ekor seorang. Sebab biasa. Kalau dengan isteri beli ayam panggang yang besar 2 ekor, makan 2 orang dengan roti. Boleh habis. Biasalah, kebiasaan. Okey. Ini Mesir telah dibuka oleh Amr bin As. Dan bersamanya 4,000 pasukan. 4,000, tak cukup lah. Tak cukup 4,000, diminta lagi 4,000 jadi 8,000. Minta lagi 4,000 pada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kata, aku bagi 4 orang. Aku bagi 4 orang je. Seorang ini sama dengan 1,000. Umar kata, seorang ini sama dengan 1,000. Mana 4,000, 4,000, 8,000, tambah lagi 4 orang ni sama dengan 1,000, 4,000. Ada 12,000. Apa ada dengan 4 orang ni? Kenapa? Kualiti dia. Kualiti dia macam Sayyidina Ali. Kualiti dia. Sekali libas pedang 10 orang boleh mati. Itu dalam hikayat. Hikayat Sayyidina Ali seorang yang gagah perkasa kan. Sekali libas pedang 40 orang mati. Itu yang telah disebarkan. Sebab itu doktrin Syiah. Sayyidina Ali memang kuat, tapi taklah sekuat sekali libas 40 orang. Sebab kita di tanah Melayu ni, di Nusantara, sebelum Islam yang kita anut sekarang datang, orang Syiah dulu datang. Saya membuat tesis tentang takhrij hadis yang dibuat oleh Nuruddin Araniri, seorang ulama Aceh asal India. Dalam kisah, dalam sejarah yang dibentangkan bahawa kita sebelum nak terima Islam Ahlus Sunnah ni, kita mula-mula datang Islam Syiah dulu. Dengan berbagai faktor lah. Syiah pada masa itu dia telah diburu oleh kerajaan Abbasiyah, oleh kerajaan Umayyah yang pertama, kejaran Abbasiyah. Jadi mereka bertempiaran, datang lari ke semua. Bahkan Al-Azhar, Al-Azhar itu didirikan oleh Syiah, bukan oleh orang Sunni. Al-Azhar itu didirikan oleh orang Syiah. Syiah yang punya. Sekarang ni Sunni lah. Jadi apa yang ada kisah-kisah yang masih melekat lagi sampai sekarang ini, macam Asyura. Kita sibuk itu sebenarnya bukan tak boleh lah, sebab Sayyidina Ali itu. Tapi mereka telah melebihkan Ali saja. Tak ada Ali saja. Dan Abu Bakar kata Abu Bakar kafir. Ada yang tahap tu, ada yang tak lah. Sebab Abu Bakar telah merampas hak Ali, Umar telah merampas hak Ali, Aisyah, bahkan mereka telah mengkafirkan Aisyah. Sebab Aisyah telah mencetuskan peperangan dengan Ali. Yang teruk lagi, mereka telah mengagungkan Husain dan mereka mencela Hasan. Padahal mereka adik-beradik. Itu Syiah-Syiah yang Rafidah lah, yang tak boleh pakai lah. Ada yang Syiah pemahaman dia boleh pakai. Pemahaman dia boleh pakai. Tidak mencaci para sahabat. Mereka tidak mereka masih lagi tidak mengkafirkan para sahabat. Mereka masih lagi ada di landasan mengata. Ada lagi persamaan yang banyak lah dengan Ahlus Sunnah. Mungkin ada perbincangan yang lain kan?
Ini satu kisah yang lain juga, diriwayatkan bahawa satu hari Umar sedang duduk bersama sebahagian sahabat dalam satu rumah penyambutan, rumah tamu mungkin. Umar kata, "Cuba kalian berharap." Salah seorang dari kamu, mereka menjawab, "Kami berharap ruang dalam rumah ini dipenuhi dirham-dirham dari perak." Semua mengharap. Cuba kamu angan-angan semua nak apa? Sahabat kata, "Aku nak dirham, nak lebih banyak lah. Dengan duit tu boleh sedekah. Lalu aku infakkan di jalan Allah." Sementara yang lain berharap agar ruang ini dipenuhi emas untuk diinfakkan jalan Allah. Semua nak emas, nak perak. Baiklah tu kalau kita boleh infak. Tapi apabila dapat emas, susah nak infak, itu masalah. Tapi Umar kata, "Tetapi aku berharap rumah ini dipenuhi